datang awal dia sempat bertakbiratul ihram selepas imam bertakbiratul ihram, maka di situ ada hadis menyebut orang yang bertakbiratul ihram setelah imam bertakbir selama 40 hari. Ada 3 riwayat sebenarnya. 40 hari, maka hadis menyebut bara'atan minan nar, bara'atan minan nifaq. Orang ini akan terlepas 2 perkara, iaitu pertama, dia dijauhkan daripada api neraka, dan yang kedua, dia dijauhkan daripada sifat nifaq. Nifaq ni munafik. Kenapa Allah sebut munafik ni? Kerana munafik ni lebih bahaya daripada orang kafir. Masuk neraka dulu orang munafik, bukan orang kafir. Allah sebut dalam Quran, dalam surah At-Taubah ayat 67 ayat Taubah, wal mu'minu al munafiquna wal munafiqat ba'duhum min ba'd wa'adallahu al munafiqina wal munafiqat wal kuffara nar jahannam khalidina fiha. Munafik lelaki dan munafik perempuan berserta orang kafir. Disebut orang munafik dulu, berserta orang kafir. Jadi yang masuk ke neraka nanti, yang mula-mula masuk neraka adalah orang munafik. Siapakah orang munafik? Orang munafik ni orang Islam, bukan orang kafir. Orang kafir lah, kufur lah. Orang munafik ni asalnya dia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi lepas tu dia berpura lah. Dia berpura menyokong ataupun menghendakkan Islam itu, tapi sebenarnya tidak. Zaman Nabi pun wujudnya bapa munafik. Abdullah bin Ubay bin Salul kan, bapa munafik. Dan munafik ni, sifat ini akan ada sampai hari kiamat. Sampai kiamat akan tetap ada munafik ini. Maka nak elakkan kita daripada menjadi munafik, Nabi tegaskan bila semayang tu, bila datang awal dan bila imam telah takbir Allahu Akbar, kita takbirlah, jangan kita lewat. Jadi ada 3 riwayat di situ. Yang pertama dia kata, barang siapa yang bertakbir 40 hari setelah imam bertakbir, dia pun bertakbir, maka dapatlah 2 kelebihan. Iaitu dia dibebas daripada api neraka dan juga dibebaskan daripada sifat munafik. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, dia kata siapa yang datang semayang berjamaah dan bertakbir setelah imam bertakbir selama 40 waktu yang sama. 40 waktu, dia tak kata yang pertama tadi 40 hari kan. Kalau 40 hari ni berapa waktu? Yang ni sukar sikit lah pendapat pertama, tapi dia pendapat ulama sukar sikit lah. 40 hari tu tuan-tuan jangan tertinggal sekali. Kalau terlewat tak kira, ulang balik 40 hari lagi yang baru, 40 hari baru. Jadi kalau satu hari kita ada 5 waktu semayang, betul? Jadi kalau 40 hari 200 waktu lah. 200 waktu tu jangan tertinggal satu, jangan terlewat satu waktu pun. Kalau terlewat, mula balik yang baru. Ini pendapat ulama. Memang ni lah, memang tegas lah ni. Susah sikit lah nak buat. Tapi tak apa, pendapat ulama. Ada pendapat yang kedua yang saya sebut tadi, iaitu 40 juga. Arba'in 40 waktu yang sama. Kalau tuan-tuan rasa waktu maghrib, tuan-tuan boleh sembahyang di sini jemaah maghrib. Jadi 40 maghrib, jangan terputus satu pun. Maksudnya setiap hari tu maghrib tuan-tuan ada di sini berjemaah. Lepas imam takbir Allahu Akbar, kita pun takbir di belakang. Pun ada riwayat mengatakan dapat juga 2 kelebihan tadi. Bebas daripada api neraka, bebas daripada sifat munafik. Baik, itu pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga mengatakan 40 juga, arba'in, 40 waktu sahaja. Jadi kalau 40 waktu, satu hari 5 waktu. 40 hari 8 hari. 40 waktu 8 hari lah. Betul, 8 hari. Yang ni insya-Allah tuan-tuan boleh buat. Ambil yang pendapat yang ketiga ni. Jadi 8 hari maknanya 40 waktu lah. Sebab satu hari 5 waktu. Jadi sebab itu di antara sunnah atau bukan sunnah, di antara kaedah orang nak pergi umrah lah.
nak pergi umrah, dia 8 hari sebenarnya. 8 hari di Madinah, 8 hari di Mekah, kerana nak mengambil fadilat 40 waktu tadi. Kalau ikut asal lah, tapi sekarang tak ada dah. Sekarang lebih kuat berapa hari? Di Madinah berapa hari? 6 hari. 6 hari di Madinah, 6 hari di Mekah. 12 hari lah semuanya. Jadi dah tak dapat. Sebab bila kita pergi umrah kan, pergi Mekah ke Madinah ke, 8 hari di Madinah tu, kita tak ke mana dah. Kita menunggu waktu. Betul? Tuan-tuan pernah pergi umrah kan, menunggu waktu, tak ada nak buat apa dah. Orang belum azan kita dah sampai dah. Jadi bayangkan kalau 8 hari tu kita boleh konsisten, imam takbir Allahu Akbar, kita buat Allahu Akbar, dapatlah yang fadilat tadi. Tapi dah tak ada 8 hari. Sekarang tak dapat dah. Lebih kuat pun 6 hari Mekah, 6 hari Madinah, 6 hari di Mekah. Itulah dia dah. Hari ni orang lebih utamakan keuntungan. Lagi pendek lagi untung lah. Sepatutnya 8 hari boleh ikut. Baik, itu maksudnya. Yang pertama tu, doa ketika Bilal menyebut qad qamatis salatu qad qamatis salah, maka kita bacalah doa tu, aqamahallahu adamaha wa ja'alani min salihi ahliha, min ahliha. Baik, itu perkara yang pertama. Ada nak tanya? Ustaz Badana, hebat. Boleh Baik, kalau tak ada, kita sambung perkara yang kedua. Janganlah berbimbang ataupun asyik masyghul dengan doa ketika sembahyang Jumaat diiqamatkan. Ini perkara yang kedua. Dalam kitab ni tuan-tuan, dia ada 214 perkara. Saya punya kitab yang lama, kulit lama. Tuan-tuan kulit baru. Ada 214 ni, kita akan insya-Allah kita akan lalukan semua sampai kita habiskan. Jadi yang kedua, perkara yang kedua, janganlah berbimbang asyik masyghul dengan doa ketika sembahyang Jumaat diiqamatkan. Apabila sembahyang Jumaat diiqamat, maka hendaklah kamu berbimbang asyik dengan menjawab tukang iqamat itu, dan janganlah kamu berbimbang asyik ketika qamat dengan berdoa, seperti mana yang dilakukan oleh kebanyakan orang-orang jahil. Muka surat 2. Mereka pada ketika ini asyik berdoa dan meninggalkan menjawab tukang iqamat. Dan perbuatan mereka ini adalah salah kerana tidak tepat dengan sunnah. Dan sesungguhnya tempat dan masa berdoa itu ialah setelah iqamat. Waktu membetulkan saf-saf. Baik. Bila-bila sedang iqamat ataupun bila sudah melaungkan azan, kita disunatkan menjawab laungan azan tu. Kita disunatkan menjawab apa tu, menjawab apa yang dilaung oleh Bilal. Samalah juga bila Bilal iqamat. Bila kata Allahu Akbar, Allahu Akbar, baik, cara yang betul dan mengikut mazhab Syafi'i bila iqamat. Saya dah beritahu dulu kot Jadi tuan-tuan, bila iqamat mengikut mazhab Syafi'i, dia bacaan dia kembar dua. Cara yang betulnya bila nak iqamat, Allahu Akbar 2. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kembar 2. Hayya 'alas salati hayya 'alal falah, 2 juga. Qad qamatis salatu qad qamatis salah, 2 juga. Allahu Akbar 2 juga. Yang akhir tu baru satu, la ilaha illallah. Itu sunnah bagi mazhab kita lah, mazhab Syafi'i. Jadi jangan kita pisahkan lah. Kalau kita baca yang biasa kita buat, Allahu Akbar 2, asyhadu an la ilaha illallah 1, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita baca satu-satu kan, satu juga. Jadi kita ikut mazhab Syafi'i lah. Di Syafi'i dia kembarkan. Boleh? Itu Tok Bilal, kita ambil yang tu lah. Jadi bila Tok Bilal baca tu, kita jawab lah. Bila dah habis apa tu Tok Bilal tu iqamat, barulah kita doa Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Jangan waktu Bilal tu membacakan iqamat tu, melaungkan iqamat tu, kita baca doa waktu itu, tak.